Bertemu lagi bersama saya, si Handsome. Woo! Hari ini kita akan membincangkan pasal urban legend yang ada di Malaysia. Dekat sini ada beberapa urban legend yang kita akan bahas, kita akan ceritakan kisah-kisah seram yang ada di Malaysia. Tapi aku tak berseorangan, aku ada ajak beberapa kawan aku untuk kita ceritakan kisah-kisah seram urban legend yang ada di Malaysia untuk penonton-penonton. Yeah, so harap korang enjoy. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe to this channel, like video ni dan follow my IG Mr. Handsome 12. Kita nampak untuk Adam. Okay, Adam dah join. Adam. Hey. Adam itu, Adam si Loin itu. Adam si OA lah, siapa lagi? Ni semua geng-geng si OA je. Frame Adam start lah. Kenapa Adam, kau okey dah gerak. So, Adam, macam mana aku punya rambut? Merah tu. Itulah. Mana aku cakap rambut kita orang karat tapi rambut kau karat sekarang. Ni rambut karat merah. Trend baru rambut karat. Come on lah. Hai Adam, rambut tak jumpa. Hai Jarol. Rumah kat mana Adam? Subang Jaya. Ada gaya. Macam hari raya. Iya ke? Alamak, kau jauh dengan aku. Bolehlah jalan-jalan sekejap. Kan? Boleh lah lepas ni pergi raya rumah Adam pula. Jom. Okay guys. So, macam yang kita tahu. Dah mula ke? Dah mula ke? Belum ready Oh, recording. Dah mula. Allahu Akbar. Allah Akbar tak lagi. Ada rambut ni. Boleh lah. Tak pula, tak ada siapa nak tengok rambut kau. Okay, macam yang kita serba tahu, malam ni kita akan bercerita tentang kisah-kisah seram yang ada di Malaysia, yang urban legend. How are you Adam? Okay. Alhamdulillah, sihat. Sikit Naim, kita ada siapa ni Naim? Kenalkanlah kat orang yang tak kenal siapa. Kenalkan orang. Okay, macam biasa. Baik kenalkan Adam dah cukup popular. Tak. Belum, tak ada. Diam Zul. Okay, Assalamualaikum. Macam biasa, nama aku Mr. Handsome 12. Aku tak boleh bagi tahu nama betul. Aku rasa korang dah tahu kot sebab ni YouTube aku. Okay, orang sebelah ni, Zul. Okay, nama saya Zul Azwar. Boleh panggil Bro Zul, boleh panggil Zul Romantik. Macam-macam nama dia. Korang juga boleh kenal saya sebagai jejaka idaman Melayu. Itu paling penting. Okay, kalau korang nak tahu, dia ada buat video YouTube channel juga, Double Z, ada S Double Zs. So korang boleh tengok jugalah dia orang punya video ya. Okay, Syarul pula. Okay, kenalkan diri Syarul. Hai, nama saya Syahrul Sky. Anda boleh panggil saya Syahrul Sky. Saya merupakan rakan kepada Mr. Handsome dan rakan kepada Bro Z yang tengah makan tu. Syahrul Sky, what is Syahrul Sky? Mana Syahrul dapat Sky tu nama pentas. Pentas. Oh, I see. Yes, okay. Itulah saya. Terima kasih. Right. Adam, kenalkan diri anda. Ya, tolong Zul tu, dia tak jumpa mulut tadi. Jumpa mulut. Tak nampak. Ada Daniel, saya ke? Yelah. Tahu lah siapa Hai lagi. semua, nama saya dia Adam Daniel. Boleh panggil Adam lah. Saya kepada mereka semua. Adam paling handsome antara kita semua IG promote lah sikit. Mana tahu ada perempuan jodoh ke nak follow. Adam itu je. Tak ada YouTube tak ada lagi. Alright, cun. Okay, so kita boleh mulalah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula perbincangan kita pada malam ini. Kita akan menceritakan kisah seram urban legend di Malaysia. Okay, siapa nak mula dulu? Ada siapa nak mula? Silakan Syarul. Okay, dululah kot rasanya sebab aku saya kat sini tak ada topik. Saya just saya join je. Saya akan sama macam tu. Cakap pasal asrama lah. Asrama. By the way, asrama dah ada 1 juta viewers babe. Memang short film tu. Yang terbaik lah. Okay. Lakonan Syarul juga.
dan beberapa orang Mantap. kereta, pembantu pengarah Zakri Helmi, tapi dia tak boleh hadir hari ni. Pengarah dia aku sendirilah kan. Okay, gitu. Okay, kita mulakan dengan Highland Tower. Okay, Tanya Abang Mira. orang tahu tak Highland Tower? Siapa yang tak tahu kan? Tahu. Apa yang korang Tahu, tahu dah pasal ada movie Highland dah. Tower ni? Dia dekat dalam Malaysia. Dia dekat dalam Malaysia. Sebab ini urban Bangunan legend tinggi. Malaysia. Bangunan yang runtuh. Ya, betul. Bangunan dia tak runtuh kan? Sebab tanah runtuh kan? Not really lah. Bangunan tu dia Tanah ada banyak tanah cerita mendap yang kan, orang bawah. cerita pasal bangunan tu runtuh. Ada yang kata sebab tanah runtuh, ada yang sebab benda lain. So inilah yang aku nak cerita tentang bangunan ni. Okay, bangunan Highland Tower ni dia ada terletak di Ulu Klang, Selangor pada tarikh 11 Disember 1993. Tu ada blok 1 dia telah runtuh. Lagi 2 blok tu dia still kukuh tapi telah dikosongkan. Dia ada berapa blok? Dia ada 3 blok semuanya, tapi 1 blok tu dah runtuh. So lagi 2 blok tu kena kosongkan atas faktor-faktor keselamatan. So ianya jadi bangunan terbiar sekarang ni. Dia tapi bangunan tu dipenuhi dengan beberapa entiti yang kita boleh gelar hantu lah kan. Bukan tu saja. Tapi waktu first time runtuh tu dia ada yang mati ke? Ada jugalah, ada beberapa orang mati kat situ. Ada dalam, aku tak tahu anggaran kematian sebenar, tapi ramai, dalam puluh-puluh orang jugalah. Alhamdulillah tak berapa ramai, tak sampai cecah ratusan. Bangunan ni juga ada macam mat-mat ganja ke mat rempit semua tu, diorang suka lepak dekat tempat ni. So ada jugalah pemujaan dengan bagai-bagai benda yang syirik berlaku dekat sini. So dengan adanya benda macam tu, lagi keras dah tempat tu. Jadi macam kita ada satu cerita ni kan, cerita di mana pemandu teksi dia ambil penumpang perempuan, okey, pada waktu malam, tengah malam. So penumpang perempuan ni dia bagi tahu dia nak turun dekat area Highland Tower. So pemandu ni just bawa drive pergi ke situ. Lepas tu pemandu tu macam pelik lah kan, ada lagi ke orang yang duduk kat sini, sebab setahu dia bangunan tu dah kosong. So tanyalah kat perempuan tu, awak still duduk kat sini lagi ke, sebab tempat ni kan macam dah dikosongkan atas sebab bangunan yang lagi satu tu dah runtuh kan. Perempuan tu jawab dia sebenarnya adalah mangsa yang terperangkap dekat dalam bangunan tu. Kaki dia waktu runtuhan tu patah. So dia masih terkurung dalam tempat tu. Bila hantu tu dengar, kacau lah kau. Yang dia jumpa tu hantu lah. Lebih kurang lah. Okay, lepas pemandu tu dengar macam tu, dia cuba pandang ke belakang dan dia nampak kaki perempuan tu tak ada kaki. Kaki dia ada berdarah, berlumuran darah. So perempuan tu dia buka pintu and dia merangkak keluar ke bangunan tu. And selepas tu dia punya kelibat sudah hilang dari pandangan. Ya, macam itulah dia punya cerita. Tapi bukan tu je. Ada cerita lagi guys. Ada cerita pasal 2 orang lelaki berjubah putih. Tak tahu macam mana cerita dia. Tu Highland Tower juga. Highland Tower juga. Highland Tower juga ke? Ya, Highland Tower. Ni kisah kedua. Okey, kisah kedua ni, kisah ni diceritakan oleh orang gaji yang pernah bekerja di blok kedua di tempat Highland Tower tu. Okey, dia telah menyaksikan 2 orang lelaki misteri yang berjubah sedang menggoncang dan menolak bangunan di blok B. Blok B? Blok A. Diiringi dengan bacaan Al-Quran. Selepas kejadian dia nampak 2 orang berjubah putih tu, bangunan satu telah runtuh. Runtuh. Macam runtuhan dia bukannya normal. Dia punya runtuhan macam seolah-olah ditolak.
Kan macam korang tengok Nanti Jai bangunan tengah tu buat live. dia jatuh ke menyengit ke tepi. Dia tengah buat live. Korang ditolak. Okay. Apa pendapat korang pasal lelaki berjubah putih tu? Korang rasa dia ada kena-mengena dengan runtuhan bangunan Highland Tower ni ke apa? Aku lagi tertarik dengan kisah pertama lah. Aku nak cakap pasal kisah pertama boleh? Okay, silakan. Okay, pertama sekali aku nak tanya perempuan tu cantik tak? Dia tak ada describe kat sini lah. Dia tak ada describe dekat cerita dia. Tapi kalau aku jadi driver taksi malam-malam tu, lepas tu jumpa perempuan nak ambil penumpang, tiba-tiba dia bagi tahu yang dia bukan bekas, dia mangsa yang kena terlibat dalam Highland Tower tu punya kejadian. Aku rasa seram weh. Meremang bulu roma weh. Any thought guys about the story? Betul lah, aku pun sama nak kat cakap, aku cakap lagi. first story. Okay. Yang first story lah. Okay, apa Clearly- tu yang story clearly- kedua tu Second tu korang dia rasa macam mana? Lelaki berjubah Macam putih dua orang tu, dia adakah dia orang yang menolak Highland Oh. Tower tu untuk dia jatuh atau macam mana? Ke sebab runtuhan tanah runtuh ke? Aku rasa lelaki berjubah putih tu waktu tu dia baru lepas solat ke apa? Tak tahulah, tapi orang gaji tu dia just cerita ada dua orang jubah putih tu dia tolak bangunan tu, lepas tu dia baca Al-Quran ke apa, dia ada So, kat sini baca Al-Quran, tapi aku tak meaning pastilah. baju berjubah putih tu sebenarnya dia niat baik ke niat tak baik tu? Yang tu wallahu alam. Tapi sebab dia baca Quran, So, dia baca Quran, dalam cerita ni dia kata dia baca Al-Quran, tapi aku tak tahulah betul ke tak. Ya. Pelik je. Okay, nak dengar. Okay, ni cerita yang Bangunan tu ketiga lah. memang dari dulu ada benda ke? Atau Sekejap, aku nak cerita Allah cerita Tuhan potong. ketiga. Okay, kisah ketiga Highland Tower juga. Dia berkisah pasal beberapa orang budak. Dia orang tak ada benda nak buat, so dia orang lepak dekat Highland Tower ni. Lepak, ambil gambar semua. Lepas tu, berapa minit kemudian selepas tu, dia orang kumpul dekat tempat yang checkpoint mula-mula tadi lah. Dia orang datang guna van. Lepas tu, ada seorang ni, nama dia Afiq. Okay, so lepas tu, dia orang dah kumpul balik dekat tempat tu. Tapi perangai Afiq ni dia lain. Dia macam pendiam je, dia macam senyap je. Tak ada cakap sepatah kata langsung. Sejak dia pulang daripada Highland Tower tu. So, dia orang pergi kedai mamak ni. Dia orang makan-makan, tapi Afiq tak order apa makanan. So, dia orang macam tanyalah, "Weh Afiq, kau okey tak? Kau macam kau sakit ke?" So, tiba-tiba phone kawan dia seorang ni berdering. Dia tengok pemanggil dia tu Afiq. Padahal Afiq tu ada kat sebelah dia. So, dia jawab lah Afiq. Lepas tu Afiq tu dekat dalam phone dia jawab, "Hey korang kat mana? Aku dah lama tunggu kat depan Highland Tower ni." So kawan dia orang yang lain macam terkejut lah kan, macam takut lah kan. Siapa yang duduk kat sebelah dia orang ni, dia yang macam Afiq ni. Yang benda yang dia orang bawa kat mamak tu bukan Afiq. So dia orang bawa Afiq tu pergi dekat Highland Tower, dekat tempat checkpoint yang dia orang first pergi tadi. Lepas tu sampai je dekat Highland Tower tu, Afiq tu terus buka pintu and lari pergi masuk dalam bangunan tu. Beberapa minit kemudian datang Afiq yang betul, macam tanyalah, "Weh korang pergi mana?" Aku tanya, aku tunggu dekat depan ni lama dah kot. Korang hilang. Lepas tu diorang bawa Afiq caw daripada tempat tu. Lepas tu diorang ceritakan perkara yang sebenar. So itu cerita kisah seram yang terakhir untuk Highland Tower. Satu soalan. Okay. Afiq datang dengan skuter ke apa? Afiq datang dengan van dengan kawan-kawan dia yang lain tu. Okay. Korang yang lain? Habis yang dia sangka Afiq tu dekat kedai tu dia buat apa? Dia macam tinggalkan je? Macam Dia tak makan kan? Dia tak makan. Memang tak cakap apa-apa langsung. Dia just macam kena rasuk lah. Orang macam kena rasuk lah kan. Orang kena rasuk dia macam diam je. Macam tak cakap apa-apa, tak buat apa-apa. Alright. Kita
teruskan dengan cerita selanjutnya. Zul, cerita awak. Okey lah. Kita bukan kepada cerita atau apa lah. Kita lebih kepada kisah lah. Atau kisah benar atau apa yang pernah berlaku. Kesahihan cerita atau apa yang aku pernah dengar atau more like apa yang aku pernah baca lah dekat artikel internet sebagainya. Tentang ulit mayang now we all familiar dengan ulit mayang Puteri tujuh puteri bunian yang kisahnya tentang puteri paling muda kalau tak silap aku lah kot, puteri paling bongsu kot yang jatuh cinta dekat seorang nelayan lelaki. Kalau tak silap aku kau sengaja perangkap aku kau. Kan aku dengar datang dasar daripada Terengganu ada yang Terengganu. Okey. Tu Terengganu tu. Okey, dia sebenarnya ada banyak pengaruh. Kalau back waktu aku study theater dulu, traditional, puteri ulit mayang ni ada pengaruh Jawa juga. So kita tak tahu macam mana. Dia ada pengaruh Jawa daripada aku lupa dia punya detail, but ada pengaruh Jawa. But we have no idea lah yang mana benar. Tapi yang paling kuat sekarang Malaysia pun ialah Terengganu lah. Terengganu ialah the place pasal ulit mayang. So dia tentang puteri bongsu yang jatuh cinta dengan nelayan dekat laut kisahnya. Lepas tu sebab dia jatuh cinta, dia nak colik nelayan laut ni. Apa yang dia buat waktu nelayan tu lemas, waktu tu ribut taufan sebagainya. Lepas tu nelayan tu jatuh tenggelam. Lepas tu puteri bongsu tu ambil colik dia lepas tu dia bawa dia masuk dalam dunia bunian, dia percayai bawa dia masuk dalam dunia bunian. Tapi badan sebenar dia tu, physical body nelayan tu dah terkandas pula apa bahasa Melayu dia, terdampar dekat pantai. So apa yang jadi, orang-orang kawan kapten atau kawan-kawan kru kapal yang jumpa badan dia ni, dia tak sedar, nelayan ni tak sedar. Untuk berapa hari aku lupa, tapi yang pasti diorang bawa nelayan ni untuk dibomorkan, untuk disedarkan balik. So kata bomor tu ada puteri bunian lah yang dah colik dia masuk ke alam bunian. Sekarang ni si nelayan dekat alam bunian. So in order untuk dapatkan bunian tu balik, si bomor ni kena lawan 7 orang puteri. Dan jadi seorang-seorang muncul sebenarnya, muncul. Lepas tu sampai puteri paling last, iaitu puteri sulung paling tua lah, puteri paling tua muncul and buat negotiate kot. Dorang actually nego kot kat situ. Jadi akhirnya nelayan tu hidup semula lah, atau sedar semula pada pensan yang lama. Dan antara kisah yang aku dengar yang pernah terjadi ialah bila orang nyanyi lagu Ulit Mayang tu sendiri. Semua kita tahu Ulit Mayang, mungkin ada yang tak tahu, saya bagi tahu ni fakta yang saya study daripada teater dulu. Ulit Mayang, lirik Ulit Mayang tu ialah potongan keratan daripada mantra Ulit Mayang tu sendiri. Tapi dalam bahasa lain, bukan bahasa Melayu. So mantra tu dikerat, dipotong apa yang tak sepatutnya, lepas tu dia jadi lagu. Jadi begitulah sebenarnya lagu Ulit Mayang. So ada artikel yang cakap bila perempuan atau lelaki atau yang lemah semangat nyanyi lagu ni malam-malam, tengah malam, especially tengah malam, dia terdengar perempuan menyanyi lah, ada yang cakap dia kena rasuk lah, something like that lah. So tu most of the story lah goes on. Any questions? Okay, cuba try sikit je lagu dia macam mana? Dah, jangan nyanyi. Jangan. Sorang-sorang kalau kau Kan ada yang persembahan Ulit Mayang 2017 yang kat airport tu. Ada video pernah viral tu dekat airport. Yang mana? 2017. Aku tak pernah. Dia macam dia persembahan untuk traditional, and then lepas tu adalah orang tu ada orang yang macam orang lain dekat airport tu yang macam kena benda tu. Oh, see. Ada video dia. Ya, Dia ada orang viral kan. Okay. Aku ada dengar juga kisah pasal Ulit Mayang ni, ada persembahan dekat Port Dickson Port Dickson tak silap. Ada orang tu dia orang buat persembahan macam tradisional lah. Lepas tu tiba-tiba ada seorang ni dia kena rasuk audience ni. Lepas tu bila audience seorang ni dah kena rasuk, semua audience jangkit sekali kena. Siapa tu? Aku tak boleh. Lagi teruk dari corona. Tiba. Okay, so benda yang macam Ulit Mayang ni dia mantra kan. So mantra
dia ada kaitan dengan spiritual. So benda yang spiritual ni hanya orang yang tertentu saja yang boleh menyanyi atau membaca mantra sebegitu. Orang yang ada ilmu, Betul. orang yang berilmu, ya. Orang yang Tapi cakap pasal oleh mayang ni, benda ni obses tau, dia obsession. Aku pernah jadi antara yang terobses secara tak sengaja pasal ulit mayang. Ni waktu aku buat research pasal ulit mayang lebih dalam lagi. Asalnya assignment kecil, assignment simple pasal origin asal-usul ulit mayang. Tapi disebabkan tertarik, aku research lagi untuk nak buat filem dan sebagainya lah, short film dan sebagainya. So aku research bla 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 sampai aku terasa macam, you know what, if this thing is true, I would like to meet the princess because dia cantik. Sampai aku ada thought macam tu, pemikiran macam tu. Aku percaya ramai juga yang terkena obsession ni, but it's some obsession yang aku tak tahu macam mana boleh terjadi. Tapi aku rasa the only way kenapa seorang tu boleh rasa obses dengan benda macam ni sebab ada tenaga spiritual dia sendiri yang tersendiri. Aku rasa lah. So I don't know what you guys thought. Macam mana orang boleh terobses pula dengan benda jadah ni? untuk pengetahuan korang kan, benda halus ni, benda makhluk halus ni, dia boleh menjelmakan jadi apa-apa pun. Tak kira lah jadi cantik ke, jadi hodoh ke, tapi rupa sebenar dia orang memang menakutkan, memang luar daripada jangkaan korang. Yang korang tengok macam dalam filem-filem tu just filem, tu just gambaran, tapi wajah yang sebenar memang kita tak ada siapa yang tahu. Orang yang ada ilmu je lah yang boleh tengok ni kan. Tapi itulah, bila cakap pasal bunian kan, ada yang kata cantik, ada yang kata buruk. So we don't really understand. Aku pernah dengar itulah dia punya jelmaan. Jelmaan dia nak jelma jadi cantik. So dia boleh jelma jadi cantik lah. So cantik tu aku pernah dengar berbual dengan salah seorang daripada kawan aku dulu, Wilatul Ain kalau pernah dengar. Dia ex Ideal Ghostly dulu. Dia pernah cakap dengan aku. Betul, aku dah dengar dia ex. Dia pernah cakap dengan aku sebab dia jenis keturunan yang ni bukan buka aib lah. Ni dah terbuka aib lah kalau aku cerita. Jadi aku tak nak cerita lah. Tapi yang pasti dia cerita dengan aku, bunian is something yang beautiful. Dia depends. Dia kalau dia niat tak baik, dia buruk. Tapi kalau niat dia kena, niat dia baik, dia cantik. So bunian can do that. Bunian is another thing. Bunian ialah keturunan orang cakap jin-jin dan sebagainya, itu bunian. So dia kata lah, benda yang baik ke atau benda yang jahat? Macam dia kata, dia explain kat aku, macam dalam Islam ajar kita, ada jin Islam, ada jin kafir. So bunian pun macam tu, ada yang baik, ada yang jahat. Okay, lagu dia lebih kurang macam ni. Okay, Jangan. Aku just tease, okay? Hey, janganlah lari. Bodoh lah. Adam mana? Adam hilang. Adam out terus lah. Dia dengar je suara perempuan tu. Gurau je lah. Alah, tak adalah. Woi. Selalu tak pakai earphone tu, kau kena WhatsApp dia. Woi, datanglah balik. Dia takut, dia trauma Syarul is one of those people yang kena WhatsApp takut dengan benda hantu Aku kena WhatsApp dia balik. WhatsApp, call WhatsApp dia kata tak buka. Ya, untuk siapa yang nak jatuh cinta kat Syarul, by the way dia tak single lah. Tapi siapa-siapa yang nak masih nak jatuh cinta dengan Syarul, dia takut hantu sebenarnya. Aku sampai kena panggil. Dia tak boleh takut. Dia ada fobia. Kita cakap sikit, hari tu dia pernah menangis sebab tengok iklan cerita hantu. Iklan je tu. Kamu dia dah kembali. Sorry, aku gurau je lah. Aku tak play pun. Aku just alah, aduh. Okay. Alright. Nice, Chin. Aku dengar lah, aku pakai earphone tadi. Yalah, aku gurau je. Aku just play dia punya opening je. Okay. Syarul atau Adam, ada cerita nak kongsi? Syarul silakan. Adam nak cerita pasal asrama. Adam tak puas hati dengan asrama. Sorry. Asrama apa? Alah, Adam tak ada berlakon dalam asrama kan. Okay, tak apa, kita buat sequel asrama 2. Adam nak cerita pasal college life. Dia tak puas hati sebab dia tak bercinta dengan Anin.
What? Tak ada. Dah move on. Okay. Kita sekarang ni fokus dengan Urban Legend Malaysia. Okay. Cerita-cerita college tu boleh tolak tepi. Ni pernah baca lah dekat Twitter lah. Tak ada pengalaman, tak ada personal experience pun pasal Highway Karak. Rasanya Cun. Okay. Rasanya semua orang tahu kot pasal Highway Karak ni kan. Cuma Ya, cerita-cerita dia Volkswagen standard. kuning kan? Volkswagen kuning, lepas tu apa pun. Yang aku pasti artis pernah kena rasuk. Syarul, bukan Syarul. Syarul kau. salah nama. Okay. By the way, cerita Karak pun dah ada dalam versi movie ya, yang dikeluarkan oleh KRU Studio. Oh tu Syahir pernah mati dalam cerita Karak. Alah, kau spoil lah. Okay. Untuk orang yang tak tengok lagi, dia orang tak tahu. Alah, sorry. Okay. Sorry. Diam Zul. Okay, Adam teruskan. Lalu, ada satu pernah baca kat Wattpad kot. Ni cerita sebenar tapi orang tulis kat Wattpad. Macam tulis. Kau ikut Wattpad? Follow aku Wattpad aku. Dah follow lah. Kau shut up. Plug. Okay, cerita dia macam ni, macam dia satu family, laki bini, lepas tu dengan parents laki tu dengan anak-anak dia lah. Dalam satu kereta, and then time tu malam macam 10 ke macam tu lah, tak sure pukul berapa, tapi ada DJ tu dapat call. Rasa macam orang dah baca cerita ni, tapi DJ tu dapat call. Laki tu call, dia kata dia terlibat dengan accident. Lepas tu dia kata dia nampak family dia semua mati. Macam dia nampak lah, dia kata dia nampak, dia cakap dekat DJ tu macam terdiam lah. Lepas tu dia kata dia nampak diri dia pun mati. Dia sekarang ni dengan bini dia, dengan parents dia, dengan anak-anak dia semua mati. Dia kata kalau tak silap accident macam masuk gaung macam tu lah. Lepas tu yang DJ tu macam terdiam sangat-sangat. Lepas tu lelaki tu cakap dia pun nampak dia mati. And then esoknya keluar berita ada satu kereta, satu family, a couple. Lepas tu dengan parents dia, dengan anak dia semua mati. So DJ tu pun terkejut lah kan dengar apa benda yang sama ada orang call macam tadi. Lepas tu bila dia dengar balik recording tu tak ada, macam bunyi static je. So that means dia buat call lah, one last call dekat DJ tu nak beritahu dia accident. Jadi dia matilah. Dia mati. Bila DJ tu dengar balik recording tu, dia tak dengar apa-apa. Macam tak ada suara apa-apa pun. Tapi actually malam tu ada je orang lain dengar, so ada proof lah. Panas lah. Benda yang sama aku pernah baca juga dekat somewhere. Tegak cerita kan? Bulu-bulu semua tegak. Dia berkaitan dengan DJ radio juga. Ada orang tu dia call kan? DJ radio tu, lepas tu dia bagi tahu detail pasal Volkswagen kuning. Lepas tu DJ tu tanya, mana kau tahu pasal kisah-kisah benda-benda semua ni? Lepas tu yang caller tu kata dia lah pemandu Volkswagen kuning tu. So lepas tu dia letak benda I see man. call ni macam terlalu apa namanya? Terlalu common lah kot. Tak, apa kisah Volkswagen kuning? Aku tak follow sangat. Aku tahu dia ada filem. Aku tak berapa nak Volkswagen tahu kuning sebenarnya actually Volkswagen kuning ni. Tapi yang aku tahu cerita-cerita. yang aku tahu Volkswagen kuning tu dia macam kita bawa kereta ke highway. Lepas tu nanti kita bawa standard lah kan, laju macam kalau kat highway berapa, kalau malam pun 90, 100. So bila kita bawa tu, lepas tu nanti depan akan ada Volkswagen kuning tau. Orang kata lah akan nampak Volkswagen kuning, macam slow je. Lepas tu kita macam orang lain akan overtake kereta tu sebab dia slow. So lepas tu dia laju balik. Bila pergi depan lagi nanti akan ada lagi Volkswagen yang macam sama, yang slow juga. So dia akan overtake sampai kan
orang kata lah macam orang driver tu akan macam berada dalam loop. Sebab benda yang sama. Benda tak berulang-ulang. Tapi sepanjang highway Karak tu je lah kan. Kawat je lah. Lepas tu beg kuning tu pun tak tahu lah mana pergi. Kalau nasib baik beg kuning tu macam hilang je macam tu. Kalau nasib tak baik, masa kita overtake tu, kita akan masuk lane sebelah kan. Itu yang bila accident aku bila ada kereta, ada lori ke apa ke, macam tu lah. Ya. Tu lah, tak tahu yang mana macam betul-betul. Tapi Volkswagen kuning ni Kisah dia, asal dia. Yalah, dia bukan macam kereta yang pernah accident ke apa, bukan kan? Tak sure. Tapi bila kalau orang potong kereta tu, bila tengok dekat driver seat tu tak ada orang, kosong. So maknanya ada cerita juga kalau kita tengok dekat seat belakang ada penumpang perempuan. Tak yang Volkswagen kuning tu seram lah. Jangan masuk cerita lain lagi. Sekarang macam selain daripada Volkswagen kuning adalah hantu budak-budak, hantu perempuan baju putih. Lepas tu ada aku tahu yang kebaya merah aku tahu. Kebaya merah tu cerita lain bukan Karak. Ya ke? Karak ke? Bukan itu dekat Masjid Malang sah. Yang kan dia bawa kereta, lepas tu dia nampak kemaja itu bukanlah. Aku rasa tu kebaya merah tu promotion untuk filem dukun tu kan. Dia benda rekaan je. Kan? Rasanya promotion tak apa? Promotion untuk filem dukun ataupun filem yang Fazura berlakon tu yang Dendam Pontianak. Dua-dua tak? Dukun best lah. Sama ada dua tu lah. Aku tak sure yang mana satu. Tapi orang kata macam tu. Okay. Aku silap lah tu. Okay Syarul ada cerita apa-apa yang nak dikongsi? Syarul? Tak ada sih, tadi cerita lagi tu lah, Karak. Join je. Alah, apa ni Syarul? Cerita lah. Apa tu? Apa-apa cerita yang kau tahu? Aku tahu yang kalau dalam filem Karak tu yang Syahir mati tu, yang tu twist weh. Aku tak expect dia mati. Itulah. Cerita dia sebenarnya boleh jadi seram tapi dia macam sebab dia nak selalu banyakkan twist tu jadi macam kacau-kacau. Macam bagi aku tak seram ada tapi dia punya last kali tu buatkan cerita jadi tak seram, tahu tak? Okay, apa tu Syarul? Kau pernah berlakon dalam Detik 12 Malam kan? Okay, boleh try explain tak apa cerita yang kau ceritakan dekat Detik 12 Malam tu? Tak silap aku penjaga stadium kan? Dia jadi guard kan? Dia jadi guard, betul tak? Oh ya, aku jadi guard. Adam ada juga. Adam pun ada. Ada, jadi guard Adam Syarul jadi guard. Syarul cerita. Mana ada kat comel macam ni? Zack jadi apa Zack? Zack jadi apa? Dia jadi hantu. Jadi yang menceritakan hantu. Syarul, cerita lah. Tapi kalau Zack jadi hantu dalam gelap nampak ke dia? Apa-apa je. Apa-apa yang kau tahu dekat Malaysia. Kau boleh ceritakan yang pasal aku cakap tadi. Yang jaga stadium tu. Aku tak follow mana-mana cerita hantu. Alah. Okay, aku lupa Syarul ni dia penakut sikit ya. Okay. So kalau dia bukan penakut, dia ada penyakit. Dia ada penyakit fobia. Okay, tak dia ada fobia. Okay, aku teruskan dengan cerita aku yang kedua lah. Kalau macam tu. Silakan. Alright, cerita aku yang kedua. Jeng. Kita bercerita pasal UiTM Lendu. Orang mesti pernah dengar kan? UiTM Lendu je. Ada pelajar, ramai pelajar kat sana. Sekolah dekat Melaka kan. Korang pernah pergi UiTM Lendu? Aku pernah. UiTM mana? Adik aku dia sekolah UiTM Lendu tau. Dia diploma UiTM Lendu. College tu hostel kan? Dia dekat UiTM kita panggil college, kita panggil hostel. Ya, belajar fakulti. Yalah. So dekat macam kita tahu Melaka adalah tempat bersejarah ya. Kalau tempat bersejarah mestilah penuh dengan
Yalah kisah sedih, kisah happy, kisah seram, macam-macam kan. So Kisah pahlawan. Hang jebat hang kuah. Don't forget about pahlawan juga. Okay, aku nak cerita pasal kisah dua orang kawan yang aku baca dekat somewhere on internet. Kawan dia ni bernama make it bernama just Jaimah lah. make a name. Kalau dia panggil kawan dia Jimak tau. Kalau aku panggil macam carut pula. Jimak. Ush. Jaimah. Ibu mana yang bagi nama anak macam tu? Tak tahu. Okay, so Panggil diorang petang-petang ni diorang ada nak pergi jogging lah, jalan-jalan keliling UiTM Lendu tu. So dalam pukul 5 petang macam tu diorang menjalan daripada Kolej Tun Ali ke Kolej Tun Perak. Lepas tu diorang pergi ke satu jambatan ni. Jambatan ni dia macam dekat Tasik Tun Fatimah. Kalau korang nak tahu, Tasik Tun Fatimah ni lah terkenal dengan hantu penari Ulay Mayang. Macam pernah viral dekat ni Twitter. cerita pasal Ulay Mayang ke cerita pasal UiTM Lendu? Ada kaitan. Dia macam korang pernah tengok tak apa tu dekat Twitter pada berapa tahun dulu ada macam sharing gambar perempuan ni, dia tengah ambil gambar selfie dekat jambatan tu. Kat belakang dia ada macam orang menari Ulay Mayang. Macam pernah tengok? Okay, jap. Aku share. Jap. Syarul tak pernah tengok yang tu. Syarul tengok korang pernah tengok gambar nampak Aku tak tengok. Tak nampak. Okay, nampak tak? Aku nampak bulatan. Bulatan tu, titik dalam bulatan tu. Bulatan. Aku nampak buffering. Apa pun nampak rambut merah Tolong zoom. Zoom lagi, zoom bagi dekat gila. Aku punya ni lag sikit lah. Tak payah tunjuk lah. Okay, ni dia. Nampak? Aku nampak rama-rama. Tu rama-rama ke? Ya Allah. Nah, nampak ni? Ni kan tangan, ni badan, ni kepala. Ni macam Apa dia menari lah? Menari lah? Ya betul. Oh. Dia punya bentuk macam ni. Macam tangan dia ke atas, lepas tu tangan Allah. dia ke bawah. Dasar. Dia macam pakai baju Kau buat apa dalam gambar tu, Naim? Kalau otak dia. Okay, Adam dengan Syarul mana? Jangan kata hilang nanti. Adam. Oi, Assalamualaikum. Adam. Dalam. Okay, kita tunggu Adam jap. Adam tengah tukar baju tu. Oh, ya ke? Dia tutup sekejap kamera dia tengah tukar baju. Mana kau tahu? Kau mengintai Zo. Adam kat bilik sebelah aku ya. Jeng. Apa yang kau buat dekat bilik sebelah Adam? Jeng. Tengok. Syarul kat bilik belakang aku. Syarul. Jap. Aku mesej dia tak? Okay, line Adam ni tengah ada problem. So dia tengah nak tukar line. Okay, sementara tu aku nak pergi ambil air haus. Okay, sila. Kalau nak ambil air ke makanan ke apa ke, silakan. Sebab kita boleh dengar sambil makan ya. Sebab kita menggunakan imajinasi kita untuk membayangkan situasi yang dahsyat makanan. Okay. Ya, aku minum air, haus. Banyak cakap. Okay, Adam dah masuk. Zul pula yang hilang. Alright. Zul. Buat apa tu? Jangan kita dah lama-lama sangat. Takut benda lain pula jadi. Adam, makin gila muka kau. Baru lepas pakai pencuci muka kan. Dia jadi clean. Mana ada?
Okay, mana tadi? Apa yang aku cerita daripada mana tadi? Aku cepat lupa lah. Tadi Bawa lepas kita dulu rehat gambar. dulu. Gambar tu yang boleh Gambar macam tu tu lah kan. dia terus shut down. Okay, itulah apa tu yang Sebab pernah gambar tu viral line Adam jadi Twitter teruk. beberapa tahun lepas. Okay, sambung balik cerita tadi. Dia jogging melepasi jambatan yang dekat area Tasik Tun Fatimah. Dia pergi ke college fakulti FSSR. Apa benda entah aku tak faham. Okay, kat fakulti tu ada macam satu lukisan yang besar. So dia orang macam tengok lah kan bangun lukisan tu. Tiba-tiba kawan dia yang Jaimah ni dia macam terpukau. Lepas tu dia tegur lah Jaimah ni kan. Lepas tu Jaimah. tiba-tiba Jaimah ni tanya, apa yang kau nampak dekat lukisan ni? Lepas tu tiba-tiba dia cakap, Jaimah ni kan dia cakap, aku nampak sengsara. Aku nampak kesedihan. Aku nampak kejahilan. Allah. Allah. Seorang lebih untuk kurang. peluang kick Mr. Handsome ni. Seorang kick. Okay, macam mana? Dramatik tak? Okay. Lebih kurang macam tu lah dia punya dialog Lepas tu dia cakap lagi, kalau betul dari darah lukisan ini dibuat, pulangkan kembali apa yang kau ambil dari aku. Okay, lepas tu dia macam Bakunya ayat dia. punya Dia bentuk. dari zaman mana? I'm not sure. Dia punya bentuk waktu dia kena rasuk ni dia macam bentuk nenek kebayan. Macam bongkok sikit. Lepas tu Dia naik kebayan lah sebenarnya. dia kawan dia ni dia tepuk belakang Jaimah ni. Lepas tu Jaimah ni Melata dia tersedar balik. Melata. Tu apa tadi? Lepas tu kalau Terlompat masuk dia ni sungai. mak dia pernah pesan kalau kita kena sampuk atau apa-apa, kita jangan bagi tahu perkara sebenar. Kita jangan bagi tahu yang dia kena rasuk. So dia just cerita lah yang Macam mana orang nak tolong? Kalau tak bagi tahu yang ni kena rasuk, benda-benda siapa nak tolong dia? mana kau tahu dia cerita kat sini. Mak dia kata apa tu, kalau kita kena rasuk, kalau ada orang kena rasuk, kita tak boleh bagi tahu dia kena rasuk. Macam tu. Hingga dekat tempat selamat baru boleh cakap kot rasanya. Okay. Dia just kata yang dia nyanyi lagu Ella, so suara dia sakit. Dia serak suara dia sampai batuk-batuk. Sekarang ni dia macam tak berapa nak sihat lah, dia batuk-batuk. Okay, so lepas tu dia Baru lagi ke ni? Apa? Mungkin dia kena COVID-19. Baru lagi ke? Tak, dia cerita ni dah lama. Aku tak sure berapa tahun. 2000 berapa lah. Tak ada tulis kat sini. Tak ada tulis. Okay. Okay, move on. Masa tu dalam Lepas tu, 2004, kawan dia 2005. ni dekat bawah library tu macam ada tempat duduk. So, dia bawa lah kawan dia ni pergi dekat bawah library tu. Okay, dekat dia tengah cerita macam, dia tengah cerita-cerita lah. Dia cerita yang perkara sebenar, yang dia kena rasuk. Dia nampak lukisan tu, lepas tu dia macam cakap benda yang pelik. So, macam kawan dia kata, ya ke? Betul ke jadi macam tu? Aku tak ingat pun. Lepas tu dia just dah takut benda macam tu berlaku. So dia macam nak gerak balik lah kan. So dia orang berangkat pergi tinggalkan library tu. Dia orang pergi ke jambatan tu balik lah kan. So bila dah pergi ke jambatan tu, tiba-tiba dia terpandang ke library. Pandang kat library tu, dia macam nak ternampak tempat yang dia duduk tadi. Dia orang berdua ada dekat tempat tu. Tahu tak? Faham tak? Macam dia orang doppelganger. Ada doppelganger dia orang ada dekat duduk dekat tempat yang dia orang duduk tadi. Kira tapi macam kan, dia nampak diri dia dengan diri kawan dia lah kat situ. Ya betul. Kan senang. Tapi kali ni ada nenek tua dekat sebelah, betul-betul kat sebelah kawan dia tu, Jaimah tu. Ada macam nenek tua. Yang dia tengok tu lah, yang dia tengok dekat library tu, dia nampak dia dengan kawan dia, ada nenek kat sebelah tu. Ya betul. Nenek tua, muka dia hitam. Lepas tu waktu dia terpandang nenek tu pandang diorang. Pandang yang tengah pandang tu lah. Jaimah tak. Sekejap. Aku confused. Doppelganger dia.
Dia nampak double ganger dia kat ujung sana. Nenek tu diri sebelah double ganger dia ke nenek tu diri sebelah dia? Di sebelah double ganger dia tu lah, yang sebelah Jaimah yang double ganger punya. Dekat library lah. Orang ni sekarang ni tengah berada dekat jabatan. Okey, Dia macam flashback balik lah, dia nampak. Jabatan tu dia depan sikit daripada library. I see. Okay. Understand. So lepas tu lari pergi dekat depan sikit. Jaimah kata, "Woi, tunggulah. Kenapa lari cepat sangat?" Dia katalah, aku Dia nampak siapa? Jaimah ke dia tu? Kawan dia tu. Nama dia aku tak berapa ingat. Apa nama kawan dia? Tak ingat lah tu. Aku panggil Nak carut. Aina je lah, aku panggil Aina. Okay, Aina ni okay. Okay, Aina ni dia nampak benda tu, so dia lari. Jaimah dia kejar daripada belakang. Aina ni dia bagi tahulah dekat tempat yang depan sikit. Aku nampak kita dekat tengah duduk dekat library tadi, tempat yang kita betul-betul duduk tadi. Tapi sebelah kau ada nenek tua muka hitam. Dia cerita lah kan. So lepas tu dia orang takut. So dia orang pergi lari cepat pergi dekat dia orang punya college. Tapi kat sini dalam perjalanan nak pergi college dia orang kena ganggu juga. Tak tahu kena ganggu dengan apa? Apa? Tahu? Buaya. Korang cuba teka. Tanya lepas tu suruh teka. Nenek tua. Puyo, awek. Macam tu. Macam tu. Lagu dengan student lelaki sebab dekat sebelah sebelum asrama perempuan dia ada asrama lelaki. So dia orang kena kacau lah dengan awek. Lu cantik lah, boleh minta nombor telefon. Macam tu lah. So dia orang sebelum rupanya berkawan kan. Kolej tu orang jauh sebelum juga. Kau cerita yang tu aku nak tanya. Mana nenek kebayan tu sekarang? Ni lah aku nak cerita ni. Okay, lepas tu malam tu blok. Ni blok dia orang. Lepas tu ni blok lagi seorang ni. Okay, blok seorang ni ada seorang ni kena rasuk. Lepas tu yang Jaimah tadi tu dia kena rasuk balik dengan hantu nenek kebayan tadi. Nenek lah. Lepas tu dia orang macam berperang. Dia macam jerit, balas jerit. Faham tak? Faham. Lepas tu Aina ni dia panggil ketua kolej perempuan tu. Lepas tu dia bagi tahu yang kena rasuk semua. Lepas tu ketua kolej tu dia panggil lah ada student lelaki ni. Dia macam alim lah juga kan. So dia ubat macam lah ustaz lah Jaimah ni. Ubat Jaimah ni. Lepas tu dah tulis semua tu, okay, dah baik semula semua tu. Kawan dia bagi cakap terima kasih semua kan. Lepas tu bagi nombor phone mana untuk keep on contact. Tiba-tiba Faizal ni dia suruh Aina pergi naik atas balik. Faizal mana ni? Faizal yang Jaimah tadi. Okay. Tadi tak ada nama. Lepas tu tak kenal dia. Lepas tu dia suruh intro. WhatsApp dia bagi tahu something. Okay, lepas tu dia pergi bilik, dia WhatsApp Faizal ni, dia kata dia nampak ada benda memerhatikan diorang dua dekat bawah tu. Takutkan lah. Dia nampak ada macam penari tradisional. Macam yang aku rasa dalam gambar yang pernah viral tu kot, yang aku tunjuk tadi. Okay, penari tu dia macam menari slow. Dia pusing. Aku dengar. Okay, Hazwan kat mana? Okay, Hazwan dah cerita dulu. Aku tengah nak betulkan tempat aku boleh? Okay, alright. So dia nampak benda tu, dia orang tenung dia orang pusing-pusing menari. Lepas tu dia cepat-cepat masuk dalam hutan. Tu je lah setakat ni aku rasa dia punya story kot. So far tu memang banyak story lah, tapi aku tak tahu mana satu nak cerita. So itu satu cerita daripada yang aku baca. Apa pendapat korang pasal tempat ni? Pendapat aku, College Lendu tu memang
memang sangat-sangatlah selalu banyak kisah-kisah berhantu. Pernah Banyak pernah gangguan. datang situ tak? Pernah sekali tengok teater. Oh, I see. Tengah pakai ke? Aku pernah pergi di Hotel Lendu tu. Hotel Lendu tu banyak kali juga lah. Untuk tengok teater, praktis teater, ada yang pergi saja. Jadi apa-apa? Hotel Lendu ni dalam tau. Hotel Ya. Lendu ni dalam tau. Dalam. Macam hutan sikit lah. Dalam. Dia dalam, bila kat dalam tu ada orang yang tinggal kat dalam tu. Maknanya ada rumah lah dalam tu. Okay. Tapi bila masuk dalam hutan Lendu ni memang besar. So kat dalam tu jarang nampak orang jalan-jalan. Tu sunyi lah. Even kalau malam sekalipun lagi sunyi. Sangat sunyi. Malam lagi. Sebab orang memang tak keluar rumah pun. Kat situ Orang malam tak keluar dia polis. gelap lah. Dia tak ada lampu sangat. Memang gelap. Kalau nak pergi hutan Lendu tu lampu tak ada. Kau So, pernah kau ada jalan. apa-apa jadi kat situ tak? Waktu kau pergi situ. Dalam Hotel Lendu ke on the way nak jalan Hotel Lendu tu tak ada lampu. On the way to Lendu dekat dalam pun kadang ada lampu, ada lampu, ada tak ada lampu. Malap ada je lah. jadi malap. apa- So far kat aku tak ada apa kot. Aku tak rasa apa pun. Tapi Itulah. itulah tapi Syarul dalam pengalaman hidup Syarul tak pernah pun lagi terserempak dengan apa-apa kan. Ya, Dia pernah pernah. berlakon lah. Pernah berlakon lah. Aku dengar Aku pernah je rasa. Cik. Oh, Banyak rasa-rasa. kali lah berlakon Oh, juga. Aku dengar aku dengar dari kawan aku yang katanya kalau benda-benda ni certain orang je yang boleh rasa, boleh jumpa kan. Dia nampak kan. Kalau macam aku tak boleh kan. Aku tak pernah pun nampak kan. Okay. Aku just rasa kelibat lah. Macam aku share satu story ni lah. Boleh Tak tahu korang nak dengar belum. Aku cerita. Aku duduk apartment tau. Rumah aku tingkat 2. Rumah aku tingkat 2. Biasa malam-malam aku akan main, ni masa aku kecil-kecil. Biasa kalau malam-malam aku akan main bola dekat luar rumah dengan jiran-jiran lain lah. Ada satu bahagian ni. Okay, contoh. Ni rumah and then ni rumah. Pintu rumah. And then antara ni ada macam ruang, kau boleh tengok sampai bawah. Tahu tak? Oh, okey faham. Faham? Kan? Faham kan? Macam balkoni lah. Pintu rumah lepas tu tengah ruang tu maksudnya kau kat tebing tu lah. Ya, macam dia balkoni boleh nampak sampai lah. bawah lah. Koridor. Boleh nampak sampai bawah. Tapi bukan depan rumah lah, ni belakang rumah. Boleh nampak sampai bawah. Bawah sepanjang lorong ke bawah tu dia gelap tau. And then masa tu aku jadi keeper. Aku ingat aku jadi keeper and then aku punya tiang gol tu betul-betul selepas pintu rumah ni and then ada lorong yang boleh nampak bawah ni. So aku memang akan duduk dekat sini akan boleh nampak ke bawah. Kira kalau aku pusing kiri kanan aku akan nampak bawah. Faham? Faham. Okay. So aku jaga. Kebetulan tak masa tu tim aku tengah power. So bola tak datang ke aku. Aku duduk diam di situ je lah. Test mic. Okey tak mic ni? Dengar. Nice. Lepas tu aku jaga apa? Bola tak datang ke aku sebab tengah menyerang ke sana. Aku tengah jaga keeper, bosan-bosan. Bosan pandang kiri, pandang kanan kan. Pandang kiri, pandang kanan. Aku pandang kiri, tiba-tiba aku nampak orang. Pandang kiri nampak orang. Oh, okey, orang. Tak kisah, orang. Lepas tu fikir balik. Sebelah ni kan kosong, boleh nampak sampai bawah. Macam mana boleh ada orang kat situ? Itu je lah. Orang tu tengah pandang kau ke apa? Dia duduk situ je lah, duduk diam tu je. Oh, dia. Dia duduk diam situ je. Rupa dia macam mana? Nampak? Aku tak rasa sangat sebab aku pandang betul-betul terus pandang depan balik. Oh, okay. Just So pandang je lah. macam perasan. So aku perasan macam jiran tengah pandang aku main bola sebab kita main bola tu ramai je jiran yang tak suka sebab kita ambil bising. Yelah, dah malam-malam. Itulah. Lepas tu aku perasan ada orang tu. Aku pelik lah. Kenapa ada orang kat situ sedangkan tak ada tempat untuk bijak. Dia ke bawah saja. Pukul berapa main bola tu? Oh. Malam kita sebab kita depan rumah kan, mak bapak kita tak kisah sangat.
Sebab kita tak turun bawah pun, tak pergi mana-mana. Kita memang kat luar rumah, depan tu je. Itulah dia. So aku tak pernah nampak, tapi aku pernah rasa peribat-peribat ya macam tu je. Yalah tu, nice. Pengalaman yang boleh itu yang paling meremang lah aku punya pengalaman. Okay, the second story tentang UiTM Lendu ni, aku baca ada 2 orang juga pelajar, dia sewa kereta lah kan. Dia sewa kereta daripada seorang pakcik ni. Pakcik ni dia buat servis sewa kereta lah kan. Diorang pergi jalan-jalan semua sampai lewat malam dalam pukul 12 macam tu, 11 malam macam tu, dia pulangkan kereta ni dekat pakcik ni balik. So pakcik ni kenalah hantar diorang pergi UiTM Lendu balik kan. Okay, dalam perjalanan tu pakcik ni borak-borak sebab pakcik ni dia ramah jugalah orang ni. Dia borak-borak dengan budak student ni. Lepas tu pakcik ni tiba-tiba dia tanya, kawan kamu yang kat belakang tu okey ke, senyap dia daripada tadi? Lepas tu kawan dia pelik lah kan, sebab diorang bercakap je dengan pakcik ni. Lepas tu dia tanyalah, kawan yang mana? Tu kawan yang duduk sebelah kamu tu lah. Yang belakang ni tanya, kawan yang mana? Kawan yang duduk sebelah kamu tu lah. So dia ada 2 orang je kat, maknanya siapa yang dia maksudkan kan? Yalah. Maksudnya ada benda lain lah dekat dalam benda lain lah. Di budak yang duduk belakang tu. So dari situ kawan dia yang duduk depan tu dah rasa lain macam. Dah rasa macam dia punya bahu kena pegang, rasa sejuk-sejuk. Lepas tu pakcik tu dah drop off diorang dekat UiTM, dekat college diorang. Lepas tu diorang cepat-cepat balik rumah. Tu je lah, macam tu je lah dia cerita dia. Benda tu dia just menumpang je lah, tak adalah terus nak kacau dia. Tapi dia so far, tu je lah, banyak cerita yang dekat UiTM Lendu ni. Kalau aku cerita pun takkan habis. So conclusionnya semua college, semua asrama memang ada kisah sendiri, tak kira lah baru ke atau lama ke, memang semua ada. Jadi semua cerita tu UiTM Lendu lah? Cerita tu UiTM Lendu juga. Oi, boleh dengar. Okay. Kita punya college pun ada. Asrama dapat 1 million kan. College kita ada. Aku pun ada cerita juga kan. Cerita seram yang aku sampai sekarang memang beremang lah bulu roma kalau aku cerita ni. Alright. Dia pasal ni pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri aku waktu ni kalau tak silap aku 8 bulan lepas lah. 8 bulan lepas ke 7 bulan aku lupa lah. Tapi yang pasti pagi hari baru lagi lah. Pagi hari ni aku tengah bangun daripada tidur, dah pagi dah semua kan, dah ready. Connect phone nak contact girlfriend aku kan. Aku try nak contact. Lepas tu aku teringat aku dah break up dengan dia. Seram babi. Seram. Ya. Aku seram. Sedih Itu ke, kisah nak benar ke? gelak ke, nak Kisah benar. okay, tepuk tangan. Aku tu pun simpati lah. Jadi pun seram. Okay, so itu saja cerita aku. Ada lain lagi yang nak share cerita? Cerita saya sudah habis. Adam ada cerita apa-apa tak yang nak share lagi? Ni cerita daripada adik-beradik ayah aku. Okay. Atau tak tahu, mungkin cerita daripada kawan-kawan aku lupa. Tapi yang pasti ni berlaku waktu dekat Selangor Dia zaman-zaman muda lah, orang cakap zaman bujang. Jadi aku ingat balik cerita dia. Okay, so basically dia pasal cakap takbur lah kan. Tahu kan cakap takbur tu apa kan? Macam K-pop kan? So si Mamat seorang ni dia kata dia tak takut hantu kan, sebab dia tak pernah nampak hantu kan. Sahabat dia pun nasihatkan dia lah kan. Walau aku lupa lah siapa tuan badan, tapi cerita je lah.
So sahabat dia nasihatkan dia, kata gini tak elok, dia cakap tak boleh dan sebagainya kan. Lepas tu dia kata dia berani lah kan. Dia berani, dia tak tu semua kan. Dia tak takut semua bla 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 bla. Lepas tu alamak, mash up lah. Dia punya banyak cerita yang aku pernah dengar, dah takut tergabung sekali lah cerita-cerita ni. Alah lupa lah nak ingat. Ya. Tukar-tukar lain Spoil lah. cover, malu lah. Ada Zul. Malu lah. Apa ni? Tukar Okey je. je. Malu lah. Okay. Malu. Sekarang ni mau tu cerita session pasal diri sendiri ya. Okay, kalau macam tu aku cerita lah satu cerita yang aku rasa pasal keluarga aku juga lah kot. Okay, so cerita dia macam ni. Mak aku waktu ni kita orang tinggal dekat satu tempat ni, nama dia Bukit Cerakah. Korang tahu tak Bukit Cerakah? Adam pernah pergi kan? Ya, aku pergi jumpa kau tu. Okay, kita orang tinggal kat situ. Kau tahu kan, Bukit Cerakah tu hutan. Okay, ayah aku kerja dekat Bukit Cerakah tu jadi pegawai. So, ayah aku dapat macam satu rumah lah untuk tinggal kan. Rumah tu dulu tempat tu dia macam office. Dia besar jugalah, macam rumah satu tingkat. Okay, dekat situ dia macam rumah petak lah, tapi besar jugalah. Dekat situ time tu mak aku tengah semayang waktu lewat pagi ke apa. Lepas tu bila mak aku dah sudah solat tu, mak aku macam ternampak satu bayangan. Macam ada orang bayang-bayang. Tapi tak ada orang, dia just bayang yang dekat lantai. Tapi bayang tu ada muka. Faham tak? Muka dia tu macam muka arwah tok aku. Arwah datuk aku. Datuk ke apa? Aku ya Allah, aku teruk lah aku ni. Datuk sendiri pun aku tak tahu kan, aku tak kenal. Dia bayang-bayang ada. Aku tak pernah nampak arwah datuk aku. Lepas tu Tak sempat. lama kemudian datuk aku tu meninggal. So dekat situ nak bagi tahu yang mak aku nampak atuk aku meninggal sebelum dia meninggal. Nampak kelibat. Ni kisah benar. Okey, waktu tu pula belum habis lagi. Waktu tu pula kita orang satu keluarga lah pergi jenguk rumah tu lah kan, nak kebumikan atuk aku tu. So kakak aku ni, ada seorang kakak aku ni dia macam lemah semangat lah, sangat lemah semangat. Macam waktu tu tak silap aku dia datang bulan ke apa kan, macam tu. Tapi dia still pergi juga dekat tempat kubur tu. Orang kata orang yang lemah semangat atau pirit ni tak boleh nak pergi kubur kan, something macam tu. Okay, lepas tu kubur datuk aku tu, dia waktu nak tanam dia ada air, dia berair kan. So macam benda yang macam tu kita tahu je lah kan, apa yang macam pelik kan, ada berair pula kan. Lepas tu waktu malam sebelum nak ke bumi tu ada benda yang pelik sikit lah. Ada macam dengar bunyi-bunyi, ada macam nampak kelibat-kelibat, tapi just bayang-bayang je lah kan. Just bayang-bayang. Ada orang kata atuk aku ni ada macam saka. So saka kan. Dia nak, mungkin bila atuk aku dia dah meninggal, dia cari tuan baru. So I'm not sure about that, tapi aku rasa dia dah pergi kat kakak aku yang aku kata lemah semangat. Is this the same story yang we did for WZ? Lepas tu itulah yang dia, aku rasa dia kena rasuk tu. Lepas tak lama kemudian dia kena rasuk. Dia macam dia macam meracau lah. Waktu tu dia balik dia punya study UKM. Lepas tu dia macam meracau kat sana. Lepas parents aku kena pergi kat sana lah ambil dia kan. Lepas tu dah berubat semua, dah okey balik. Tapi lepas tu kita orang hantar dia UKM balik. Lepas tu sejak hari tu makin teruk. I mean like, dia susah nak rawat lah. Bertahun-tahun jugalah ambil. Sampai sekarang pun dia feel macam orang yang lari ke hutan tu. Inilah yang tu aku dah cerita detail dekat Double Z. Dalam episod akan datang. Aku tak tahu bila korang nak rilisnya cerita tu. Bila korang nak rilis cerita tu? Aku tunggu je, sial. Okay, apa-apa kalau korang boleh tengok dekat Double Z,
cerita penuh pasal tu. So itu je lah cerita daripada aku pasal kakak aku. Aku tak sure sama ada tu saka ataupun ada orang tanam satu benda, sebab ada jumpa satu benda tau macam bukukan dekat belakang rumah aku dekat Bukit Cerakah tu. So aku tak sure, banyak benda yang boleh terjadi, sama ada orang dengki dengan keluarga aku tanam benda macam tu, ataupun tu saka datuk aku, ataupun tu daripada UKM. Aku tak tahu. Mungkin banyak benda dalam satu orang, faham tak? Maksudnya dia macam-campur. Ada daripada UKM, ada daripada saka datuk aku, ada daripada yang tanam tu. Mungkin diorang pergi dekat kakakku seorang. Aku tak boleh nak cakap lah, wallahu alam lah, sebab aku bukannya expert kat dalam pasal saka. Betul lah, kalau pasal saka tu yang aku dengar tuan badan kena terima sendiri baru benda tu dia terima. Tak tahulah. Aku nak sure lah macam mana. Tapi itulah benda yang aku dengar. Atau mungkin through pewarisan. Kalau pewarisan pun memang kena terima dulu kan. Tak, dia ganggu je lah. Kalau dia ganggu sampai kita terima. Sampai sekarang kakak aku tu dia dah okey, dia macam biasa, tapi dia still perlukan ubat dengan dia macam jadi dah kurang siuman sangat lah. Sorry lah, kurang normal lah. Dari segi saintifiknya doktor cakap apa? I'm not sure. Sebab aku tak pernah datang hospital, aku tak tahu apa jadi. Just parents aku je lah yang tahu. Dia just kata dia kena makan ubat untuk normal. Itu je. Despite of anything, aku percaya walaupun ada gangguan supernatural ke apa, tapi dia boleh bagi effect mentality juga kan, dari segi mentality. That's how people kesan ubat tu pun boleh jadi juga. Macam cerita halusinasi. But what I mean is that's how the stuff going on, right? Kalau supernatural terkesan kat kita pun dia bukan effect kita, bukan sebab tenaga supernatural tu yang buat kita jadi tak betul, tapi sebab trauma ke mental kita, mind kita yang buat kita jadi tak betul. Sebab ternampak benda yang tak sepatutnya kita nampak. Oh yeah, by the way, about ubat lah. Aku nak cerita sikit pasal ubat. Ubat ni sebenarnya diciptakan untuk kita bergantung kepada ubat tu sendiri. Contohnya macam contohnya macam ubat yang depression lah. Kalau kita ada depression, kita kena makan juga ubat tu. Kalau kita kena darah tinggi ke, kita kena ambil juga perubatan tu. Tapi perubatan tu sendiri yang sakitkan kita punya badan, tahu tak? Contohnya benda tu bahan kimia, tapi dia yang rosakkan badan kita yang menyebabkan kita perlukan ubat tu. So kita macam dependence on the drug itself. So I believe certain ubat actually buat macam tu. Ni dah macam lari topik ni. Dia ada ubat like dia ada medicine yang boleh membantu dia membantu. Better than traditional lah. Actually medicine was derived from the traditional. It was improved upon apa yang traditional pernah bagi. Not really improved. So, dia ada chemical. So chemical is not good for our health. So what my sister berpendapat lain macam sebagai pharmacist atau perubatan tradisional macam guna Al-Quran sendiri pun dah okey dah kot rasanya. That one supernaturally can lah, insyaAllah. Nah, I mean like Nabi Muhammad SAW pun pernah ubatkan umatnya dengan kaedah begini. Jadi benda ni is one of a good thing lah. Sebab zaman dulu pun mana ada ubat semua ni. Diorang hidup baik je, okey je kan. Orang zaman sekarang ni yang banyak sakit. Cuaca zaman dulu tak sama macam zaman sekarang. Itu sebab tu kita klasifikasikan dua, ubat tradisional dengan ubatan moden. Tradisional adalah cara tradisional lah, macam kau cakap tadi. Moden tu lah ubat-ubat tu adalah moden. Tapi ramai yang percayakan ubat moden daripada ubat tradisional. So that's the problem lah. Sebab diorang lebih percayakan. Itu option. Sebenarnya aku rasa itu option.
Diorang boleh pilih antara tradisional ataupun moden. Mungkin Boleh orang lebih percaya pada moden. baca dekat satu statement ni Tapi lah. kalau untuk perempuan-perempuan yang sakit tu, dia boleh pilih Adam lah. Nanti dia boleh cure terus. Tak. Alah, Adam kan Ni single. TV pun tak terubat. Kalau korang, Mesti- kalau mana-mana perempuan yang menonton ni, kalau korang nak Ushta ke orang sebelah ni try lah. Apa IG? IG apa? Siapa yang sebelah? Promote sikit IG. Tak, suruh apa ni? Suruh promote pula. Nanti kalau letak je link Boleh. Letak je lagi kat Syarul bawah. not available. Letak Syarul not IG semua orang available. aktif. Tapi boleh try lah. Boleh try. Okay, insyaAllah dapat. Boleh lah. Okay. Still depend. Semua dapat. Okay, ada Aku siapa single. nak cerita, kongsi lagi satu story sebelum kita habis? Ada. Ada lagi satu story. Aku nak. Alright, Adam. Ada. Betul. Tadi cerita karat tu juga lah. Dia macam, betul teringat ada satu macam orang cerita lah. Tak ingat kat mana baca. Tapi dia macam time tu dengan waktu, tak tahu waktu apa, tapi dia festive season lah. Tak tahu raya ke, election ke apa. And then dia orang nak balik. Tapi bila festive season ni mesti jam kan. So dia orang balik tengah-tengah malam. So macam waktu yang sangat membahayakan lah untuk bawa kereta dekat jalan Karak tu. And then dengan yang tak disangkanya, dia orang couple and then ada baby. Oh, So dengan waktu tak disangkanya, Oh, dah kahwin dia lah. orang bawa kereta tu tapi dah kahwin lah. Lepas tu kereta tu macam dia macam start jerking lah macam. Lepas tu dia rosak. And then bila rosak tu, time tu dah pukul berapa? Macam pukul 3 pagi macam tu lah diorang balik kan. And then rosak, laki dia nak check kat luar. Tapi baby dia dah start nangis lah. Baby dia dah start nangis macam merisaukan That's a lah. bad Nangis dia pun sign. lain macam. Whenever a baby cry, that's a bad sign. Kan. okay. Tapi kita bila dia parking tepi, lelaki tu nak check kat kereta tu. Nak check apa benda problem ni kan. Kan juga rosak apa semua. Lepas tu lelaki tu pun keluar. Dia kata kat bini dia, duduk dalam kereta, jaga baby, jangan pergi mana-mana, duduk je dalam kereta. Lepas tu lelaki tu keluar, dia check. Dia keluar tu lama tak balik. Lepas tu bini dia macam tak tahu dia check tu dia pergi mana. Sampai kan bila ada kereta lalu, kereta tu slow. Dia slow lah macam nak tolong lah. Tapi bila dia berhenti dia lalu je sebelah kereta yang rosak tu, dia orang terus pecut laju. Dia orang macam tak tolong. Sebab tak tahu kenapa. Sebab dia nampak something lah tu. Cakap dah tu. Dia macam nak buat something. Tapi itu dia tak nak bini dia macam tak expect lah lagi maksudnya. Bini dia ingat macam asal semua orang tak nak berhenti. And then sampailah setahap ada polis tu. Mungkin kereta tu ada beritahu ke apa, ada polis tu berhenti tapi polis tu parking jauh. Dia parking jauh. Lepas tu dia keluarkan yang macam mic tu. Megaphone. Macam mic tu kan. Lepas tu dia cakap dekat bini tu, sila keluar kereta perlahan-lahan, pengambil tu jangan pandang belakang. Bola 1 ke bola 2. Macam tu lah kan. Lepas tu Megaphone dia cakap dekat bini, dia cakap kat perempuan tu, mikrofon lah. Dia cakap kat perempuan tu, keluar kereta slow-slow, lepas tu bergerak ke arah polis tu dan jangan pandang belakang. Macam tu. Lepas tu sebab dah lama sangat perempuan tu pun pelik lah dua polis macam tu kan. So, dia bergerak sampai kat polis tu, dia pusing belakang, dia nampak laki dia dah tak ada kepala. Takutnya. So, Beremang dah babi. Beremang babi. lepas Kenapa tu- cerita dia seram sangat? Lepas tu ada benda yang tengah makan lah benda tu. Makan lelaki dia. Dia macam tengah. Cerita ni macam cerita yang opening Karak movie tu. Tak tahu lah tapi Lebih kurang ada Opening pernah Karak baca yang tak tahu movie lah. tu curi Dia cerita tak ni pernah daripada tengok Adam. cerita tu. Lebih kurang lah cerita dia kan.
Tapi ada nak tengok bayi cerita karak tu. lepas tu keluar, lepas tu ada macam hantu yang macam rupa belalang tu. Ya. Ya. Oh kalau Aku tahu pernah lah cerita dia. pernah dengar, Cerita aku karak. pernah Tengok. dengar cerita pasal dengar cerita pasal sekumpulan budak dekat asrama dia kena rasuk. Okay. Hmm. Dia apa? Cerita ni memang popular, dah hit sekarang. Kat YouTube dapat 1 juta million view lebih tu. Dah. Kalau tak salah. Oh. Okay, nice. Itu. Nice. Apa-apa pun congrats Yes. to that movie lah yang kita dah buat kan. Tu movie kita ke? Lah aku hidup-hidup percaya benda tu betul lah. Ui gila babi. Actually Kerusi tu, terbang semua. Gila aku nak babi. sure mana aku dapat idea buat cerita tu, tapi aku rasa aku ada dengar cerita jugalah kot pasal cerita macam tu. Tapi dengar cerita yang budak-budak tu dah hilang. Not really. Budak tu dah dijumpai lah. Dah dijumpai dah. Lah kau tak tengok lah sekali ending dia. Tengok. Diorang bakar apa tu sup bonjot. Tu bunjut. Lepas tu ada description tu semua orang tu dijumpai dekat pokok, kat bawah singki semua kan. Itulah. Oh, Syarul yang kat bawah singki kan? Betul. Okay, conclusionnya Malaysia ke, Filipin ke, Amerika ke, mana-mana semua ada kisahnya tersendiri. Tak kira lah di mana-mana dekat sekolah, International dekat, gitu. church ke, dekat cemetery ke, semua ada. Betul. Sebab benda ni pun Yang dia, kalau dia yang dekat juga. negara orang putih yang hits tu yang Annabelle tu kan? Betul lah tu. By the way kan, kalau kalau dekat nak tanya Thailand korang, yang hits tu apa tu? Nang nak. Zul, aku nak tanya. Aku nak tanya korang, kalau lah apa tu contohnya macam hantu-hantu dekat luar negara macam Annabelle ke, apa tu The Nun ke apa ke, kalau diorang kena bacaan kita, bacaan Al-Quran lah kan, korang rasa is more better, is macam dapat halau benda tu tak? Macam contohnya yalah apa tu dekat luar negara kan guna macam mantra-mantra. Okey, dalam topik ni Bible kalau semua tu. kita lihat dari segi pergerakan velocity, had laju dan segala yang kita kena awak tu darabkan dah dengan momentum yang awak tu dah lapor diterangkan atau dijelaskan, jawapan dia mungkin XYZ. Lawak tu dah lapor tu lawak 2 hari lepas kat dalam kereta waktu pergi rumah Syarul. Okay, serius lah. So basically kalau kita bawa perubatan kita Islam, dia macam ni tau. Syaitan ni ada banyak cara nak sesatkan hamba-hamba Allah SWT. Antara caranya ialah buat kita percaya yang satu unsur rawatan daripada kaedah yang menyesatkan berkesan. Tapi sebenarnya boleh jadi tipu elah. Tipu elah daripada syaitan tu sendiri. Hanya untuk menyesatkan umat Islam. Okay. Jadi ini semua berbalik dengan kepercayaan kita terhadap Allah SWT dan keyakinan kita terhadap agama kita, Islam, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan kita lah, keyakinan kita. So have faith. Kalau kita hilang keyakinan kita bahawa konon-kononnya Islam tak kuat, Islam tak boleh ubat ni, Islam tak boleh buat tu, maknanya kita hilang keseluruhan kepercayaan kita secara seluruh dengan Islam, dengan Allah SWT lah, kata lain. So we cannot because Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menentukan sesuatu itu. Itu yang kita harus ingat dari asasnya ialah bukan perubatan Islam memulihkan seseorang, tapi sebenarnya dengan keizinan Allah yang memulihkan seseorang. Yeah, that's right. I like your point, man. That's my man. Okay. Apabila Zul serius. Setuju. Itulah. Kau kena jadi macam tu hari-hari sebab kau punya lawak hamba. So jangan buat lawak. Jadi serius all the time. Okay. Sampai sini je kita punya perbincangan pada hari ini.
Dan jangan lupa subscribe, like this video. Also follow my IG Mr. Handsome 12. Korang boleh follow diorang semua ni sekali. Aku akan tag diorang dekat atas ni, dekat mana-mana. Korang boleh tengok diorang punya IG sekali. Promote lah aku single. And kita orang, kecuali Syarul still single. Salayan. Mr. Handsome, Adam dan Zul, kita orang still single. Bawah ni Syarul dia dah berpunya, so dah tak boleh dah ambil. Alah. Okay. Tapi macam aku cakap, boleh try. Okay, kita tak pasti. Try. Ya, okay. Any last words daripada korang sebelum tutup? Thank you Naim sebab invite untuk discuss about Urban Legend ni. Bukan senang nak join YouTube channel Mr. Handsome 12 sebab dia memilih tau. Dia memilih. Jadi aku rasa terhormat untuk join dia. Dia bakal jadi artis popular tau. Korang subscribe ni. Korang tak subscribe korang kena. Thank you. Kau tu kau. Subscribe dia. Okay. Adam pula cakap any last words? Saja nak cakap benda tu tak ada. Apa yang kita cerita semua ni semua ada je di sekeliling kita. Kita je tak nampak. Ya, betul. Malu ada di mana-mana. Janganlah meremang lah. Alamak ada ni last word dia bagi orang. Tadi pukul 12 tadi serius. Ini baru rasa memang. Tepat pukul 12 hari. Dah pukul 12. Lama. Pukul 12 jadi aku. Cakap tak sedar dah pukul 12. Jangan macam-macam. Dah berapa jam lah. Syarul okey lah aku pakai professional cap ni. Ada rambut keluar ni okey. Adam tadi tu dah habis cakap? Dah habis. Okey, Syarul pula. Syarul ni plus. Mr. Handsome. Okay, thank you Mr. Handsome sebab invite aku untuk join korang punya discussion ni. Betul lah Zul cakap, bukan senang nak join dalam YouTube Mr. Handsome ni kan. So it's a privilege lah. So kita dapat join. Hopefully kita akan buat lagi ada dalam masa akan datang. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Aku ada buat kontes tau. Aku ada buat kontes macam ni juga untuk akan datang. So kalau korang nak join, dipersilakan sangat sebab benda ni akan dapat hadiah tau. Hadiah duit raya. RM50. Itu je lah. Wow. Itu je lah. Thank you. Jangan lupa subscribe channel ni. Subscribe, follow, tekan butang notification. Saya single. Thank you. Sudahlah Jul. Dah lah Jul, let's put it now. Itulah kan. Itulah, janganlah desperate sangat. Kita chill. Kita eksklusif, single eksklusif. Zul tu macam siapa nak jadi isteri saya boleh PM 012 Naim outro Naim. Apa tu nanti aku cut. Alright. Thank you guys. Thank you for joining tonight. Actually tengah tunggu Nura datang get back ni. Tersebut. Apa-apa pun nanti aku update lah apa-apa pasal anything that. Okay. Alright. See you guys anytime. Okay. Thank you Naim. Bye. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Salam.